Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk 16 iaitu tayamum. So, tayamum dari segi bahasa ialah melakukan sesuatu dengan tujuan, manakala dari segi istilah ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu berserta niat bagi menggantikan wuduk atau mandi wajib. Dalil lelaki tayamum surah Al-Maidah ayat 6 bermaksud, dan jika kamu sakit tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk wuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Sebab-sebab yang diharuskan tayamum. Yang pertama, tiada air atau tidak cukup kerana keperluan lain seperti untuk dimakan dan diminum. Kedua, sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Yang ketiga, tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Yang keempat, air berada di tempat yang terlalu jauh. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, telah masuk waktu solat. Yang kedua, cari air selepas masuk waktu solat. Yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang keempat, menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung atau kapur. Yang keempat, tentukan arah kiblat sebelum tayamum. Rukun-rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah ke tangan. Yang keempat, tertib. Sunat-sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, meregangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Yang ketiga, mendahulukan sebelah atas muka. Yang keempat, melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Yang kelima, mendahulukan tangan sebelah kanan. Yang keenam, melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan. Yang ketujuh, berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Yang kelapan, berdoa. Cara-cara bertayamum. Pada permulaannya, kita disunatkan untuk membaca basmalah, kemudian berniat dalam hati. Seterusnya, kita disunatkan untuk meregangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Kita juga disunatkan untuk menipiskan debu dengan melagakan kedua tangan. Kedua, menyapu debu tanah ke muka. Kita disunatkan untuk mendahulukan sebelah atas muka. Kita juga disunatkan untuk meregangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Seterusnya, kita disunatkan untuk menipiskan debu dengan melagakan kedua tangan. Ketiga, menyapu debu tanah ke muka. Kita disunatkan untuk mendahulukan tangan kanan. Seterusnya, kita disunatkan untuk berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Selepas itu, kita disunatkan untuk membaca doa selepas wuduk, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Dan akhir sekali, tertib. Seterusnya, perkara yang boleh membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, ada air sebelum solat dimulakan. Yang ketiga, boleh menggunakan air semula seperti sembuh daripada penyakit yang menghalang penggunaan air. Akhir sekali, hikmah disyariatkan tayamum. Yang pertama, menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa-apa jua keadaan. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang Allah kerana memberi keringanan untuk melakukan ibadah dalam apa-apa jua keadaan. Yang ketiga, memelihara kesihatan badan dari kemudaratan kerana antara tujuan tayamum termasuklah untuk mengelakkan penyakit daripada semakin merebak atau lambat sembuh. Yang keempat, menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air ketika cuaca yang terlalu sejuk. Sekian, terima kasih. Yang buruk itu daripada saya dan yang baik itu daripada Allah.